Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Baik. Hari ini kita akan belajar tentang solat jamak dan qasar. Baik, solat jamak dan qasar adalah satu kemudahan yang disebut dalam bahasa Arabnya rukhsah. Tahu rukhsah? Rukhsah, sebut rukhsah. Rukhsah ni makna dia kelonggaran kelonggaran. Baik. Hukum jamak dan qasar ialah harus. Apa hukum dia? Harus. Maknanya jamak dan qasar adalah satu kemudahan, kelonggaran yang Allah bagi kepada golongan yang bermusafir. Apa dia musafir? Musafir ni adalah membuat perjalanan yang jauh, iaitu yang lebih daripada 89 kilometer. Jarak dia yang dibenarkan lah. Yang dibenarkan. Maknanya syarat pula yang musafir itu tidaklah bukan niat yang tidak baik. Kalau niat dia baik, itu okey. Nak ziarah, nak apa lagi? Nak pergi ke rumah saudara, itu dibenarkan. Yang tak bolehnya apa? Buat maksiat. Jumpa kat KL, buat maksiat. Perjalanan itu tak dibenar kalau musafir, tak dibenar kalau jamak. Kerana dia melakukan dosa. Tak boleh. Kena jaga-jaga. Bab tu kena jaga. Baik. Kita tengok. Solat jamak dan qasar. Pengertian solat jamak. Pengertian solat jamak dari sudut bahasanya ialah himpun. Jamak maknanya himpun. Ni. Himpun. Apa dia himpun? Menghimpunkan dua waktu solat kepada satu waktu. Maknanya, okey, kita solat ada berapa? 5. Apa dia? Subuh, asar, maghrib, isya. Okey, isya. Okey. 5 waktu ni yang dibenarkan untuk jamak, yang masuk untuk jamak ada 4. Mestilah dia punya gandengan dia Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Dia tak boleh, Ustaz, saya nak buat Zuhur dengan isya. Awal-awal tak boleh . Ustaz, saya nak buat maghrib, kalau boleh saya nak combine dengan asar. Zuhur ni saya rehat lah. Tak boleh . Dia mesti pair yang sama. Itu jamak. Maknanya jamak dia mesti gabung Zuhur dan asar, maghrib dan isya. Himpun, itu yang mana himpun. Kita solat Zuhur dan asar dalam waktu Zuhur, maghrib, isya dalam waktu maghrib. Itu makna himpun. Boleh faham tak? Mana yang kamu kena faham setakat ni, jamak tu kita himpunkan dua solat di dalam satu waktu. Tapi bukan buat sekali lah. Dia buat Zuhur dulu, kemudian buat asar. Jangan faham buat sekali pula. Dia Zuhur dulu, asar. Itu jamak. Baik. Faham setakat ni jamak? Faham Baik. Kemudian pengertian qasar. Sebut qasar. Qasar ialah pendek ataupun memendekkan solat 4 rakaat kepada 2 rakaat. Baik. Daripada subuh, Zuhur, asar, maghrib, isya, yang 4 rakaat apa dia? Zuhur. Yang 4 rakaat Zuhur, asar, isya. Maknanya qasar hanya boleh solat yang ni saja. Zuhur, asar dan isya. Maknanya yang subuh tak boleh lah. Subuh jamak pun tak boleh masuk. Maghrib tak boleh pasal dia 3. Kalau nak pendek lagi pendek lah. Tu dah pendek dah tu. Maknanya faham setakat ni jamak yang boleh solat Zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau qasar dia hanya boleh solat yang 4 rakaat, iaitu solat Zuhur, asar, isya. Faham? Okey, setakat tu Baik.
Kemudian jamak terbahagi kepada dua bahagian. Takdim dan takhir. Takdim dan takhir. Apa makna takdim? Solat sembahyang zuhur dan asar dalam waktu awal lah. Takdim ni maknanya didahului. Dulu. Takhir, akhir lah. Faham sangat ni? Jamak terbahagi kepada dua. Jamak takdim dan jamak takhir. Takdim maknanya kita sembahyang zuhur dan asar dalam waktu zuhur. Okey, kalau maghrib dan isyak kalau takdim macam mana? Maghrib, isyak dalam waktu maghrib. Dia faham eh? Faham eh? Maknanya kita sembahyang di awal. Kalau kata takdim ni kita sembahyang kalau maghrib, isyak dalam waktu maghrib. Itu yang maksud takdim tu. Saya nak bagi hamba faham takdim ni apa? Solat yang didahului daripada yang lain lah. Kita sembahyang zuhur, asar dalam waktu zuhur dululah. Kalau takhir kemudian, tengok. Ini takhir. Sembahyang zuhur dan asar di dalam waktu kemudian. Kalau maghrib pula, maghrib, isyak di dalam waktu boleh. Boleh saya tanya seorang boleh? Apa dia takdim? Ya? Try tengok Okey. Mula dengan hang dulu. Kamu bangun. Ustaz sebut takdim, Ustaz sebut macam ni, contoh. Ustaz sebut takdim, kamu sebut waktu. Contoh Ustaz kata takdim waktu maghrib. Okey, sebutlah maghrib dan isyak dalam waktu maghrib. Ya? Okey, takhir waktu solat maghrib. Takhir bukan takdim. Maghrib isyak dalam waktu isyak. Okey, bagus. Kamu. Takdim waktu maghrib. Maghrib isyak di dalam waktu maghrib. Ya, bagus. Pegang. Takdim waktu maghrib. Takdim tapi solat waktu maghrib. Apa dia? Maghrib. Iya. Kamu. Okey, zuhur. Sila. Takdim. Takhir waktu zuhur. Takhir waktu zuhur. Apa dia? Zuhur dan asar. Ya, bagus. Kamu. Dia 4 waktu je, dia tukar-tukar itu je. Okey, zuhur. Ya salah. Takdim, maghrib. Takdim. Isyak. Takdim. Takdim maghrib. Maghrib Isyak. Di dalam Waktu maghrib. ya. Kamu. Takhir untuk zuhur. Zuhur dan isyak. Zuhur dan isyak. Takhir untuk solat zuhur. Apa dia? Takhir solat zuhur. Zuhur dan asar dalam waktu Okey, duk. Faham saya tu? Faham Maknanya kita faham takdim tu apa dan kita faham takhir tu apa. Okey, faham kan ya? Baik. Kemudian tengok syarat-syarat jamak takdim. Yang pertama, baca. Kalau jamak takdim hendaklah dimulakan solat pada waktu yang terdahulu. Maknanya kalau zuhur dan asar, zuhur lah. Maghrib dan isyak, maghrib. Jangan habis start isyak dulu. Isyak dah masuk ni. Faham? Start dulu maghrib, lepas tu baru buat isyak. Baik, yang kedua. Niat baca. Niat solat jamak pada solat yang pertama. Maknanya apa? Kita kena niat solat jamak tu pada awal ketika takbiratul ihram, kita dah niat kita nak buat solat jamak tu. Kalau jamak takdim lah. Kalau jamak takhir lah. Kita kena niat dah daripada awal tu. Contoh dalam perjalanan tu kan, kamu tengok, dah masuk waktu ni. Kamu dah niat dah, kamu nak melakukan solat jamak takdim ketika mana kamu berhenti rehat dalam perjalanan. Tapi syarat mesti perjalanan tu lebih daripada 89 km dan bertujuan baik.
Jangan nak pergi buat benda yang bukan-bukan. Kita buat jamak lah. On the way buat maksiat kan. Dah lalang kan. Dah lah buat dosa. Tapi hang nak buat balik. Semayang tu bagus. Tapi kamu kena faham. Perkara kebaikan tidak boleh digabungkan dengan perkara dosa. Faham Perkara kebaikan tidak boleh digabungkan dengan perkara dosa. Walaupun kamu curi duit surau tapi niat nak bagi pada orang lain yang lebih susah, sebenarnya konsep dia tetap salah. Walaupun kamu ambil duit surau tu niat nak bagi orang yang susah, sebenarnya konsep dia kena minta juga izin bagi tahu nak bagi pada orang yang susah. Curi itu tetap salah. Saya kata perkara dosa tidak boleh digabungkan dengan perkara pahala. Itu konsep dia. Ni jamak sama jugalah. Kalau hampa nak pergi buat maksiat, jangan nak buat pasal buat jamak pula. Saya jaga semayang ustaz walaupun saya buat maksiat. Tak sesuai nah. Baik, seterusnya berturut-turut antara solat pertama dan kedua. Tak boleh berhenti. Lepas zuhur hampa pergi makan kacang dulu. Duduk kat luar pagar dulu, relax ambil angin dulu baru sembahyang asar, tak boleh. Lepas zuhur bangun buat solat asar 2 rakaat. Sambunglah kalau kita buat jamak dan qasar. Kalau buat jamak saja kita tak nak buat qasar. Berapa? 4. Faham ni? Kalau kamu nak sembahyang buat jamak saja. Jamak saja berapa? Zuhur. Ni kalau jamak saja. Berapa? Jamak saja. Berapa? 4 lah. Kalau maghrib isyak 3-4. Maghrib isyak. Kalau kata himpun, kalau jamak saja 3-4. Kalau qasar? Kalau qasar berapa? 2. Kalau qasar ni? Berapa? 3. 2. Pasal apa tak boleh? 3 ni tolak. Pasal dah tak termasuk lama. Pasal apa? Maghrib dah tak? Jadi tak boleh lah. Tu faham sangat ni. Maknanya apa kena faham? Kenapa maghrib tak boleh tolak 2 set? Tinggal dah 1. Teruk 0 lah. Tidak 3 kan? Pasal dia tidak termasuk dalam syarat untuk qasar. Faham sangat ni? Jamak dan qasar 2 benda yang berbeza lah. Jangan faham benda sama. Jamak himpun, qasar pin. Kalau hampa nak buat jamak saja, ustaz, saya nak buat jamak saja. Ini ya, keadaan dia 4. 3. 4. Tapi kalau kamu buat jamak dan qasar, dia akan jadi macam ni. 2, 3, 2. Itu keadaan dia lah. Boleh faham? Sekarang ni konsep jamak dan qasar. Kita kadang tak faham jamak tu dengan qasar sekali dah. Jamak hukum yang lain, qasar hukum yang lain. Bergantung pada kamu. Macam ustaz, kalau ustaz biasa pergi mana-mana, ustaz akan buat jamak dan qasar. Pasal apa? Jimat, kita punya waktu perjalanan tu kita boleh teruskan pada perjalanan lepas kita solat tu kan. Tapi kena ingat kalau kamu buat jamak takdim, kena berturut-turut. Lepas sembahyang zuhur terus bangun sembahyang asar. Jangan menyeimbang pula. Kita punya perjalanan jauh lagi lah. Jom kita beli ada plus tu. On the way takut mengantuk. Air apa tu? Apa nama tu yang dalam botol kaca tu? Red Bull kan? Red Bull tu. Orang kata tahan mata mengantuk bawa kereta. Ustaz minum tak ada apa. Ngantuk tu kak. Jawab dia kena berhenti tidur kan? Kita bawa kereta dia orang kata minum air ni. Ustaz dah try lah. Tapi kalau kita mengantuk, ubat dia apa? Tidur. Walaupun sekejap. Betul tak? Macam hampa kat surau lah. Ngantuk Ustaz. Terlelap sekejap lah. Terlelap sekejap lah. Sekejap tapi bila kita terjaga tu, segar kan? Tambah pula terjaga dengan suatu benda yang mengejutkan. Kan? Kalau satu benda yang mengejutkan terus hilang Ustaz, dengan setan-setan lari. Faham tak? Nak cerita kata itulah kita manusia ni kan. Dia mana tu? Macam kita bawa kereta. Pernah saya bawa kereta, tiba-tiba terlelap. Lepas tu tiba sedar kereta dah ke tepi. Dah ke macam nak ke tepi je. Lepas tu sedar tu ke kanan balik kan. Tak tidur lah lepas tu. Pasal terkejut. Sama dengan hampa jadi kat surau. Lepas terkejut tu insya-Allah tak tidur. Sama dengan Ustaz, bawa kereta kadang terbabas ke tepi kan. Ngantuk sangat. Sebenarnya ngantuk ubat dia tidur. Tapi walaupun tidur sekejap, jangan tidur lama. Kadang tidur lama tu yang menjadi-jadi je. Lepas tidur, lama tidur terus mati.
Baik, seterusnya berkeadaan musafir yang dibenarkan. Ni Ustaz kata ni. Kena ada niat musafir yang betul lah. Dengan sahaja aku nak mencuri kerana Allah tak kenalah. Sahaja aku nak pergi bermaksiat, tak boleh. Kamu buat dosa itu kamu sendirilah. Jangan nak kaitkan dengan agama. Ada orang nak buat dosa kaitkan dengan sesuatu. Kait dengan kono benda-benda nak menyelamatkan diri sendiri, tapi sampai tahap kita nak jual agama. Itu bahaya. Baik, seterusnya. Baik, syarat jamak takhir. Berniat untuk mentakhirkan solat yang pertama. Sama juga lah macam ni. Mesti kena ada niat. Contohlah, kamu dalam perjalanan, tiba-tiba kamu tengok besar keadaan dekat tempat nak berhenti solat tu macam susah. Ramai orang ke apa. Jadi, kamu teruskan perjalanan. Dalam perjalanan tu kamu dah niat, kamu nak buat solat jamak takhir. Faham Jamak takhir, bukan jamak takyah. Tahu jamak takyah? Takyah semayang. Ustaz, saya nak ambil jamak takyah lah Ustaz. Jamak takyah tak boleh. Jamak takyah tu tak payah semayang tu Dia kena ambil jamak takhir. Jamak takhir apa? Akhir sekali. Lewat kan. Kamu dalam perjalanan, tiba-tiba dalam perjalanan tu kamu nak apa? Nak tengok nak berhenti solat apa semua, dia jadi ramai, dia susah kan. Jadi kamu teruskan perjalanan. Dalam perjalanan kamu terus tu kamu dah niat, sekejap lagi aku nak berhenti ke depan lagi untuk solat takhir. Sebenarnya kamu semayang zuhur dan asar di dalam waktu asar, ataupun maghrib, isyak di dalam waktu isyak. Takhir. Bukan takdim Maghrib dan isyak dalam waktu isyak. Zuhur dan asar di dalam waktu asar. Itu kena berjelas tu. Bergantung pada perjalanan lah. Baik, yang kedua, berkekalan dalam keadaan yang musafir. Jangan kata Ustaz, saya dalam perjalanan tu tiba-tiba rasa nak patah balik. Tak jadi kan. Maka tak boleh lah. Dia mesti dalam keadaan yang betul, berterusan dalam perjalanan. Macam hampa nak pergi rumah saudara kan. Berapa hari dalam perjalanan tu, dibenarkan solat jamak dan puasa selama 3 hari. Contohlah hang pergi rumah kakak hang kat KL. Okay? Duduk rumah dia 3 hari. Itu bukan rumah kamu tu. Kamu ziarah kakak. Dalam masa 3 hari tu dibenarkan solat jamak. Di rumah kakak boleh. Itu Islam ni mudah kalau kita ada ilmu. Yang jadi payahnya pasal tak ada ilmu. Itu yang jamak takyah tu. Ustaz, saya malas nak semayang, jamak takyah lah. Senang ke situ. Tak payah semayang. Senang lah. Berarti kalau mati tak payah semayang lah. Malas. Dah mati nanti orang nak semayang, tak apalah. Dia pun malas semayang. Imam pun malas. Nampak? Kita jangan Sebenarnya Islam ni banyak kemudahan. Tapi mengikut keadaan. Macam kita semayang ni lah. Kita sihat. Tiba-tiba sakit. Maka dibenarkan untuk kita semayang mengikut keadaan yang mampu. Kalau semayang duduk atas kursi, duduk atas kursi. Semayang duduk mengikut kemampuan solat ni. Jangan langsung tak semayang. Kalau tak semayang ni orang mati je. Kalau orang mati semayang, lari tok imam. Allahu Akbar, mayat bangun. Lari 100 meter tu laju lah imam lari. Nak cerita kata terkejutnya mayat bangun semayang. Kan? Jadi nak cerita kata benda bab solat ni kita memang wajib lakukan. Tak boleh tinggal. Yang boleh tinggal semayang ni apa? Hanyalah orang yang mati. Jadi kena jaga semayang. Lepas tu hukum Islam ni bab-bab semayang ni macam-macam. Tengok. Kalau tak ada air, apa? Tayamum. Macam mana pun kena solat. Kalau hangpa perasan, bab semayang ni tak boleh tinggal. Apa keadaan pun. Macam puasa. Ada sebab tak? Kalau kata kita tak mampu untuk teruskan puasa sampai pengsan-pengsan, maka dibenarkan berbuka puasa, tapi wajib kan? Sama juga dengan solat. Solat walaupun kamu ada waktu tapi beza solat ni kamu tak boleh tinggal. Tapi kalau kata tertinggal wajib kan? Qada, ganti. Atau bab semayang ni pasal apa kita kena ganti? Pasal ini adalah amalan kita, hubungan kita dengan Allah. Dengan kawan beza, ni kita dengan Allah. Bila dengan Allah kita kena jaga hubungan kita dengan Allah. Solatnya, puasanya, ibadah-ibadah yang lain lah. Tapi kena perbaiki, kena betulkan. Satu bab semayang ni tak boleh kita nak mengelak. Mengelak macam mana pun
kena semayang. Sampai mati pun kena semayang. Orang lain tolong semayang, mati. Nak menunjukkan apa? Semayang daripada hidup sampailah mati. Dia memang berterusan. Semayang ketika dalam kenderaan ada juga caranya. Semayang dalam musafir ada caranya. Semayang ketika sakit ada caranya. Semayang ketika menghadapi peperangan, tahu? Salatul khauf. Salatul khauf ketika dalam peperangan. Pasal tengok tak? Orang ada rakaat, dia ada video yang mana seorang pegang senjata, yang ni pegang ni, dia bangun rukuk. Ada salatul khauf, solat dalam peperangan. Maknanya apa? Kesempurnaan, keseluruhan, kesimpulan dalam Islam ni adalah kepentingan kita melaksanakan solat. Kenapa? Solat dia bukan amalan yang boleh ditinggalkan walaupun dalam peperangan, walaupun dalam keadaan ketakutan. Yang tak payah semayang orang mati je. Itu je. Yang lain semua kena semayang. Ketika takut ke, ketika hujan yang lebat ke, banjir pun kena solat. Yang kata ustaz hujan tak payah semayang. Dah. Tak orang hujan semayang macam mana? Hujan lebat, banjir pun orang semayang. Banjir pun orang semayang. Ada ustaz pernah tengok semayang dekat atas batu sungai tu pun ada. Dalam hutan kena semayang tak? Kena semayang. Yang kata dalam hutan tak boleh semayang. Orang yang duduk naik kapal terbang kena semayang tak? Semayang. Solat ketika dalam kapal terbang, dalam kereta api ada orang semayang. Ada orang semayang. Dalam kereta ada orang semayang. Tapi selalunya dia semayang tu dia berhenti lah dulu. Tak adalah sambil-sambil bawa kereta. Kan satu hal pula. Kalau hebat benar naik motor semayang. Sambil-sambil semayang alang-alang sujud. Itu tak ada masalah. Kalau dia pusing ke kanan, kan kereta api jap ke kanan, kapal terbang sejak ni kan. Dia mula-mula saja niat menghadap ke arah kiblat. Kalau kata dia dah pergi ke sana kanan kiri, itu tak ada masalah. Mula-mula saja. Menghadaplah. Itu saja. Dia nak cerita kata bab semayang ni Allah Taala dah bagi banyak kemudahan. Tapi kadang-kadang kita tak buat. Pasal apa? Nak mudah lagi. Allah Taala dah bagi mudah dah. Tapi kita nak mudah lagi. Mudahnya apa? Tak payah semayang. Salah. Boleh tak payah semayang, tapi kena jawapan dia kena mati dululah. Ada orang tanya, kalau tak payah semayang boleh? Mati dulu. Mati tak payah semayang. Orang tolong semayang. Itu konsep dia. Ada faham semua? Itu penerangan penerangan tentang solat jamak dan qasar.